bila kita bercakap itulah rakyat mahu, mana yang bagus kita akan sokong, mana yang tak bagus kita akan sound. When comes to reality, kat bawah ni, when you have someone, your leader who can't work, who cannot deliver, and the cost of living is getting high and high, and we are the one who facing it, you know. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali kita bersama saya Rafiq Rashid. Ini Salim Iskandar. Sili kasih taruh. Ada yang live on TikTok. Kita pun tengah rekod untuk upload ke dalam kita punya YouTube. Kepada semua yang ikuti kita, share, like, subscribe, sokonglah kita orang. Okey, Salim, kita sebenarnya nak mengambil kesempatan ini. Allahumma gfir lahu warhamhum wa'afihi wa'fuanhum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita menerima berita yang sedih, menggemparkan di Lebuh Raya Almina semalam. Nahas udara yang sebenarnya membawa kematian kepada 10 orang. Dan kita bersama mengucapkan takziah dan bersama merafakkan kesedihan kepada ahli keluarga semua yang terlibat. Dan saya memohon rakan-rakan semua untuk mendoakan yang terbaik kepada yang telah pergi meninggalkan dunia akibat nahas tersebut. Tetapi seperti mana biasa, life goes on. Itulah sebenarnya kehidupan. Dan perkara ini adalah sesuatu yang kita doakan supaya semuanya akan okey kepada semua pihak. So kita sekarang outdoor. Kita berada di kedai Abel Mat Seafood. Ni orang Kelantan main kedai ni. Pasal apa tahu? Dalam Twitter, manusia tak sedar diri ni boykot. Bubuk munafik berkunyit. Munafik tau. Bukan munafik, munafik. ID. Because they all use fake ID. Dia ni anti dengan Kelantan. Aku tak tahu apa masalah kau nak jadikan orang Kelantan tu musuh lah, orang ni luar ni musuh. We are all outsiders here. Majority, we are all outsiders here, you see. Orang yang original daripada Selangor ni, kebanyakan ni semua daripada kawasan sekitar kampung-kampung kat sini. Shah Alam semua ada lah. Tapi kau janganlah hina dia kan. Kita ni orang Malaysia. Apa masalahnya kalau saya nak pergi? Inilah yang kita katakan post effect of PRN tersebut. Ramai yang mengatakan kena boykot kedai-kedai makan Melayu. Kedai Kelantan. Tapi dengarlah, munafiknya bos korang cakap, oh saya terima apa yang rakyat bagi tahu apa semua, tak apa, kita masuk untuk kita move on apa semua. Kau cakap, tapi budak-budak kau buat benda lain. Ini masalahnya daripada zaman dulu. Anwar Ibrahim ni, dia bercakap lain depan tau, belakang dia kata juluk. Kita kenal kau. That's you, man. That's you. Depan dia kata jangan. Dekat Ghaffar apa dia kata, saya bersumpah saya tidak akanlah bertanding. Belakang dia pergi, dia kasih pap. Jadi TPM. That's how it become TPM. Jatuhkan Tun Ghaffar Baba. This is facts. Kita bukan buat fitnah. Kalau kau rasa kau nak saman, silakan, no problem. Because why? This is the fact. Kau depan kau cerita lain. KJ teruja dia kata, PM kata dia punya ayat cukup bagus lah, saya cukup suka. Nah, ini hari keluar apa dia kata, saya nak tengok dulu state pembangkang ni, sama ada nak bagi bantuan ke tak bantuan. Nak bagi peruntukan tak. Tapi itulah efek PRN. You cannot do. No, sorry. I know you are lawyers, but I'm so sorry. You cannot say like that. Mana boleh kau cakap macam tu? Berkenan apa ni, Salim? Berkenan dengan dia kata dia nak bagi bantuan, dia akan tengok dulu. Mana boleh kau cakap macam tu? As a Prime Minister, kau Prime Minister untuk semua pihak. Untuk semua pihak. Sama ada kau tengok dia perform tak perform ke apa ke. Kalau kau nak buat ke apa pun, you tak boleh nak cakap. Dia ni masalah mulut lebih laju daripada otak. That's the problem with him. That's the problem. So kita nak menunjukkan kelainan. Sebab tu kita ada di sini. Kita nak tunjukkan bahawa tak perlulah nak boykot negeri-negeri lain. Tak perlu nak boykot orang-orang Kelantan, orang Terengganu ke Kedah ke. Hanya kerana semata-mata kerana kerajaan dan kerajaan perpaduan yang bertanding di Kelantan, Terengganu, Kedah itu kalah. Tak semestinya kita kena boykot. So kita nak menunjukkan bahawa sebenarnya banyak lagi kedai-kedai macam ni. Bang, kejap. Banyak kedai-kedai ini kerajaan kami, suka hati kami lah dia katakan. Itu dia katalah. Tak, dia kata macam tu. Jadi pengundi pun bagi tahu dia lah, ini undi kami, suka hati kami lah. Nak beli kepada siapa? Asal kau nak marah? This is demokrasi. Contoh lah. Saya Salim, ada satu poin yang menarik berkenaan dengan undi PRN 2023 kali ini. Sebab saya dapati state-state yang mana menteri besar dia bertanding. Kita ambil menteri besar untuk Kelantan, untuk Terengganu, untuk Kedah, untuk Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan juga Selangor.
menteri besar yang bertanding untuk kerusi-kerusi yang mereka dimenangi oleh PN tersebut, undi diorang mencanak naik. Berbeza dengan dulu. Meletup naik. Tapi meletup. on the opposite spectrum atau on the other side of the fence, You nak pergi dekat siapa dulu? saya nak pergi kepada Menteri Besar Selangor lah. Amiruddin. Selangor dia mengurang. Sungai Tua Sungai Tua kurang. Tua. Menteri Besar Negeri Sembilan pun kurang. Menteri Besar Pulau Pinang pun kurang. Cokonyo kesian Kan, betul. Cokonyo But satu lagi fakta menarik juga adalah Thank you, sir. kita nak landing on this point sebab satu lagi fakta menarik, kita bercakap pasal angka, kan? Ada 12 kerusi atau 12 calon yang telah hilang deposit. Calon-calon yang telah hilang deposit. Okey, of course lah, kita tahu muda PSM ramai juga yang jemput minum yang terlibat dalam tu, tapi 12 kerusi di mana calon-calon tersebut memperolehi 87.5% undi ke atas. Okey. Adalah semuanya calon-calon Cina, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Selangor. 3R ke ni? Bukan 3R. 3R ke? Sebab tak boleh sentuh. Engkau sekarang tak boleh cerita pasal bangsa lain. saya tak nak cerita pasal 3R dulu. Saya nak cerita pasal handphone lain dah pasang belum? Okey tuan-tuan. Hari ni adalah 18 hari bulan masa kita buat recording ni and live TikTok, okey. So 18 hari bulan hari ni saya punya line, saya punya internet dengan family plan ni, anak-anak saya semua tak Masih boleh belum pakai line. Masih belum dapat lagi Belum dapat lagi. Okey. Dan terbaru saya nak update sikit, Sir Azri, my brother, dia pula semalam dia kena. Dia pun kena sama juga, family plan dia kena block. Sebelum ni saya dengar Ratu Naga pun kena. So ada beberapa Puan Hawa, semua Puan Hawa Melaka, dan ada ramai lagi lah yang kita tak dapat kesan lagi. So insya-Allah saya akan cuba kumpulkan semua siapa yang kena block ni. Nombor telefon dan talian internet kena block. Dah kena block sebenarnya hari ni, Cik Rafiq. Saya heran lah sebab ramai juga yang komen menyatakan bahawa kebebasan bersuara bukan bermaksud kebebasan berfitnah. But at the end of the day, fitnah ke tidak fitnah tu bukannya atas menteri, bukannya atas kementerian. Tugas penguatkuasaan adalah untuk menyiasat. Yang akan menentukan sama ada fitnah ke, hasutan ke dan sebagainya adalah sebenarnya mahkamah. Saya rasa cannot do it unilaterally, arbitrarily. That's what we are saying. Yeah, this is legally lah. Tapi I think emotionally, I think the minister is not stable. Is mine, I think. Maybe he's a mummy's boy, you know. He got a problem with the past ke apa, kita tak tahu. Dia macam, dia mudah terkoyak. Dia macam langgar sikit, terkoyak. Bila terkoyak je dia terus keluar arahan. Yang ramai jadi banyak orang juga bagi tahu macam tu. So bukan satu dua orang dia talking about like even dia punya team sendiri pun tak suka dia. You jangan cerita kita lah, kita memang tak suka dia lah kan. Team dia sendiri kata dia fail, dia gagal because why? Dia punya cara dia tekan rakyat, dia buatkan kerajaan ni menjadi lagi tidak stabil. Sekarang ni cerita betul lah kalau dengar kucing mengiau dekat belakang rumah pun dia dah kata siapa nak jatuhkan aku ni. Terima kasih lah tengah record ni. Thank you. Ada sokongan. Power. Okay. No, that means sekarang kita dah dapat setakat ni, we know it started with Malaysia Now. Yeah. They had a problem. Then utusan TV. Yes. Then we heard semalam dan hari ni pun TV per TV dah pun buat laporan polis. So TV per TV pun ada isu-isu sekatan ini. Kemudian we had our friend Wee Chu Kiong kena sekatan. Dia pun media tu, of course you, Salim Iskandar. Kita dah hantar surat Kita dah hantar surat tuntutan kepada telco companies termasuk dengan SKMM. Belum ada jawapan lagi. Kita tunggu. You are going to initiate legal action anyway. Let the court decide. Dan of course we got all these influencers, TikTokers dan sebagainya. Yang membawa saya kepada satu perkara lah. Are we in a police state? Sebab pagi ini lebih kurang jam 10 pagi, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 dan 7, telah dirakamkan percakapan beliau hasil siasatan Polis Diraja Malaysia unit jenayah kelas terpilih dari Bukit Aman di Yayasan Buhari Kuala Lumpur. Siasatan adalah menjurus kepada 3 seksyen, iaitu seksyen Akta Hasutan, seksyen 233 Akta Multimedia Komunikasi, dan juga seksyen 505B kanun keseksaan. Ada bos, Tom Yam. Ada Tom Yam kan? Ada makan lagi sekali. Tapi apa yang berlaku pagi tadi adalah berkenaan dengan rakaman percakapan Tun Dr. Mahathir, dan Tun telah memberi kerjasama kepada pihak polis seperti biasa. Dan Tun juga telah menyatakan beliau ada hak untuk memberi jawapan beliau ataupun memberi pembelaan beliau dan menyatakan pendirian beliau di mahkamah. Itu dibenarkan di bawah undang-undang. Dan yang menariknya adalah akhirnya Tun telah panggil satu press conference dan menyatakan bahawa seolah-olah kebebasan bersuara, saya nak makan, saya lapar. Bismillah. Seolah-olah kebebasan bersuara di Malaysia itu sudah pun mati. Ini kenyataan Tun
yang membawa saya kepada satu perkara yang menarik di mana Tun menyatakan bahawa what is this government doing in relation to critics? Adakah government ini terlalu tidak boleh terima kritikan, atau adakah government ini menyatakan dulu sebelum masuk kerajaan ada reformasi, kebebasan bersuara, tata kelola dan sebagainya, tapi akhirnya bila dapat pegang kuasa, bila dah jadi Perdana Menteri, dah jadi kerajaan, dah jadi menteri, terbalik pula, digunakan kembali undang-undang yang dikatakan akan dimansuhkan tersebut, dikenakan kembali kepada mereka-mereka yang mengkritik kerajaan dan ataupun pihak-pihak yang mempunyai pendapat berbeza sedikit daripada apa yang dipegang oleh kerajaan buat masa ini. Ya, betul. Interesting. Sebab dalam press conference tu juga ada beberapa soalan daripada wartawan berkenaan dengan post PRN, pasca PRN 2023, apa yang berlaku selepas tu, apa kesan dan efeknya, dan Tun telah menyatakan bahawa antara masalahnya adalah ketidakcekapan kerajaan dan juga isu berkenaan dengan Zaid Hamidi. So Tun telah menyatakan dua-dua letak jawatan. Itu secara concise-nya lah apa yang dinyatakan oleh Tun. So Salim, macam mana pasal Zaid Hamidi ni sekarang? Zaid Hamidi ni sedap Tom Yam? Sedap gila. Kedai ni best. Orang Kelantan ni Abang Mat Seafood. Kau bayangkan 13 Syak lah. kalau dia ni tak ada kau nak mencekik mamak je. Kau tahu nak mencekik apa? Janganlah cerita mamak. Tak boleh. Boleh mamak mu okey. Tapi tak boleh lah. Kita nak variety. Kita fair. Kita nak variety everything. Kita fair. Share, like, subscribe kepada siapa-siapa yang follow kita. Cili Kasih Taruh, Rafiq Rashid, Salim Iskandar. Kita akan juga rakamkan dalam YouTube, dan kita akan letakkan, uploadkan ke dalam kita punya YouTube, insyaAllah. Saya kena minta maaf awal-awal ni sebab bateri saya ni dalam keadaan agak kritikal tu, yang saya nak buat secepat mungkin. Tapi Salim duk enjoy dia punya makan. Isu kita boleh bercakap adalah berkaitan dengan why is this government shift 180. Sedangkan dulu dia pegang kepada kebebasan bersuara, dia pegang kepada kebebasan media. Media pun sekarang ni banyak komplain tentang sekatan-sekatan. Rafiq, wahai brotherku, kau ni seorang yang sangat terlampau, yang apa orang kata dia macam inilah. Rafiq aku naif. Naif. Dia naif. Ini abang brutal cakap ni. Ni hari abang pakai Son of Anarchy Abang ni memang brutal. Abang kenal ini Anwar Ibrahim. Dia ni cerita simple aja. Apa dia cerita kat orang, dia kata orang tu tekan aku, orang tu tekan ni. Allah tunjuk hari ni dia yang buat. Tak ada siapa buat fitnah apa semua, tak ada. Apa yang dia kata orang dulu? Dia kata Tun M tekan, tak bagi suara dia, kebebasan suara tak ada. Diktator. Walaupun saya berada di belakang tirai besi, tetapi suara saya tetap akan pergi. Aneh, lu masuk belakang tirai besi bukan lu mau tolong rakyat. It was because of you. Case dia. Okay? Tak ada siapa nanya kau pun. Tapi yang menarik kan, sorry menarik saya tak mau kacau lah, walaupun saya baguslah lu cakap banyak, saya boleh makan. Tun melabelkan Anwar Ibrahim sebagai seorang diktator. Menarik. Benda ni menarik sebab for the past 25 years it's always been the other way round. Kan? Tapi hari ni bila ada kuasa, Tun terus menyatakan diktator sebab yalah, press freedom, ramai juga media-media yang mungkin bukannya arus perdana, tapi rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendengar pelbagai pendapat. Betul. Rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mendengar pelbagai angle, dan rakyat Malaysia mempunyai hak untuk membuat keputusan berdasarkan all of these elements. Then they have to decide. Saya selalu streskan dan saya selalu tegaskan bahawa di sebuah sistem demokrasi seperti negara kita ini, dia tak boleh nak paksa kita satu haluan. Betul. Because that's what the government is trying to do. The government nak menyatakan kepada you to all those tapi outside Rafiq, to you and us that you have to follow one direction. Tak, kenapa dia cakap itu macam bukan ni? demokrasi. Tak, penyokong dia pun satu bahalul. Maaf lah, cakap tengah makan ni kata bahalul ni kan, tersikit pula aku. Dia cerita dia macam ni. Segala apa yang dia kata tentang dia akan perjuang ke kebebasan bersuara, tak payah Anwar. Fahmi Fazil pun cakap. Dia, NGO dia perjuangkan kebebasan bersuara. Hari ni menteri paling koyak, yang paling low class, badut, mami's boy adalah engkau. Saya tak tahu ini arahan Anwar ke atau Fahmi Fazil sendiri yang buat, because kalau nak kata arahan Anwar, I don't think so. Ataupun kalau bukan arahan Anwar, Fahmi Fazil buat, bermakna Anwar gagal untuk kontrol minister dia. What do you think? Might be true, might not be true, Salim, as usual. But antara perkara-perkara yang kita dapati
Dan analisa-analisa yang dibuat oleh ramai orang pasca PRN adalah berkaitan dengan Menteri Komunikasi, Menteri Digital, dan juga berkenaan information tu sampai ke tidak kepada rakyat. Sebab they are saying, okay, sebab information tu tak sampai, sebab itulah rakyat majoritinya bersetuju untuk tidak mengundi Pakatan Harapan. Tetapi saya rasa that is a easy statement to make. That is a defeatist statement to make. Kerana saya rasa rakyat dia dah lebih melonjak kematangan fikiran di Malaysia ini sehingga rakyat boleh terima pelbagai pendapat dan membuat keputusan berdasarkan what they feel is right. And I think secara demokrasi itulah caranya. Kita bawa pergi ke 2018. TV3 20 minit. 2018. 2018 lah, Sorry, dalam makanan ada mulut. Mulut ada makanan, sorry. 2018, apabila setiap hari TV3 20 minit, selama 20 minit dia bantai Tun. Buletin utama. Bukan. Buletin utama. TV3 lah. Buletin utama TV3. So I sebut TV3 tu because dia main company tu. So buletin utama 20 minit setiap hari dia bantai. Apa natijah dia? Apa yang korang dapat? Dia swing the other way around. Habis. Hilang. Because kau tak boleh overdo it. Yes. Sebab rakyat nak melihat what is the other side of the story. Rakyat nak membaca perkara lain, rakyat nak tahu perkara lain. And it does not necessarily mean that ini adalah fitnah, maka rakyat termakan dengan fitnah. Sedangkan contohlah sedangkan rakyat pun nak tahu juga what other options do I have? Is it true that I must only follow A, or why can't I follow B punya way of thinking. Betul. Atau cara perbuatan. So saya rasa memberi hak untuk rakyat berfikir, mematangkan pemikiran rakyat dan tidak memaksa rakyat untuk follow one direction. I think that is very important, and which brings me to the point that when Tun labelled Anwar Ibrahim as a dictator, and Tun had his grounds to say why. The problem is now Anwar is dictator. Anwar block everything. You block our voice apa semua. You block our telephone semua. Untuk apa? Kau block, kita ada alternatif lain kita akan guna. Kita akan ke depan. It's not the way. How you want to block us? How you want to suara rakyat tu lah. Macam mana kau nak tutup suara kita? Adalah dengan cara kau buat kerja, brother. Sekarang contoh dia nak ambil. Perform lah kiranya. Kau perform. Buat kerja semua boleh kita claim buat kerja kan. Perform. Kita dia sekarang ni, Rafiq, ayam naik harga balik. USD naik balik. USD naik, duit kita jatuh. You see, benda tu dia jadi balik. So KDNK kita pun suffering. Nampak terang-terang. KDNK kita 2.8, 2.9 dia kata. Fall. It's falling. Yeah. Quite scary lah. Scary lah, maknanya kau tak boleh nak manage the country. Aku cakap terus terang, you cannot. For me, as a rakyat Malaysia, aku nampak kau dah gagal, bro. Bila Tun kata kau letak jawatan, aku setuju. Because Tun nampak bigger picture. Dia nampak. Ya. You see, last week ni saya pernah approach subjek ni berkenaan dengan tamparan yang diberikan di Selangor terhadap kerajaan perpaduan. And I think kecuali Shah Alam. I think it makes sense because bila Perikatan Nasional memperolehi 22 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor, sekaligus menidakkan kerajaan perpaduan, Pakatan Harapan, 2/3 majoriti yang mereka pegang selama ini, seolah-olah menunjukkan bahawa rakyat di Selangor ini hantar satu signal yang jelas kepada kerajaan perpaduan atau kerajaan persekutuan that we are not happy with the way you're handling the economy. Saya rasa green wave, anak-anak muda menyokong hanya satu parti berdasarkan bangsa sahaja. I think is, again, with due respect, too simplistic of an approach. Approachnya adalah, why did the mass majority in Selangor in these 22 seats decided to go against kerajaan perpaduan and not work kerajaan perpaduan? And I think it's an economic issue. They are not happy with the way this current central government, kerajaan persekutuan, kerajaan campuran, handling the economy of the country. Melainkan Shah Alam. Dia anti Shah Alam tapi Tom Yum kat Shah Alam sedap kan. Abemat Seafood Section 13 Shah Alam, come over. Melainkan Shah Alam lain semua dah tunjuk, dah bagi tahu it is not green wave, it is not Malay wave, it's not a belacan wave. Tapi yang kau tak boleh nafikan, yang kau tak boleh nafikan adalah it's a red wave. Yang kita lupa tak nampak si Zaid Ibrahim pun ada cakap, Datuk Zaid Ibrahim dia kata it's a red wave. Red wave maknanya 100% solid Chinese bagi DAP. Melayu pecah. Dia bagi PAS, dia bagi Bersatu, dia bagi PKR, dia bagi Amanah.
Hatta ada Melayu yang bagi DAP pun. Tetapi tidak untuk satu bangsa. Tak boleh sebut. Kalau sebut boleh sebut Actually, to be fair, antara isu berkenaan 3R ni adalah, dan saya dah pun menulis dan saya dah maklum pada press dulu pun, hari ni Tun pun pick up those points, dan bukan Tun sajalah, ramai orang pick up point yang sama, iaitu what is the definition, what are the guidelines for your 3R. Sekadar menyatakan bahawa kita nak halang orang bercakap 3R, it's unfair. Tidak adil, kerana you tak explain kepada rakyat apa itu 3R. Apa itu limitasi bercakap pasal race, apa itu limitasi bercakap pasal religion, apa itu limitasi bercakap pasal royalty. So bila tak ada limitasi, then you end up in a problem. You whitewash semua orang, you blanketkan semua orang, and that becomes an issue, because in a democracy, the rakyat is allowed to speak as long as you follow lunas undang-undang, as long as you tak menyusahkan orang lain daripada segi keamanan, tak jejaskan kebebasan orang lain untuk bersuara, ataupun you tak menimbulkan kekecohan rakyat dan sebagainya. I think it's fair, because if we cannot talk about the Malays, or if even on the opposite spectrum, if we cannot talk about the Chinese and the Indian rights, or the non-Muslim rights, or the non-Malays rights, then that's unfair. You must be allowed to express your point, but of course legally. So, but there is no guideline. No one is giving us guidelines. You just whitewash 3R cannot. Jadi bila Tun M dipanggil, jadi terang-terang dia kata sekarang ni kita tak boleh sembang pasal soal Melayu je. Saya nampak macam tu lah. Minta maaf lah. Because that's what it indicates. It indicates exactly. We've been asking the same question daripada dulu. Kita tanya benda yang sama. Apa jadi dengan siasatan kepada Lim Guan Eng? Nothing. Apa jadi kepada siasatan berkaitan dengan Hanayo punya statement just before Cikgu Bat bagi report? Exactly. Even not only that, church tu satu hal. Tapi yang baru-baru ni masa election, yang dia kata you all must come out in droves to vote, if not you cannot have a menjadi tau hasutan dia, menjadi sebab dia dapat solid undi, solid Melayu je lah yang malas nak keluar, and bila Melayu malas keluar, kita dapat Melayu macam Shah Alam steady, PH lagi. Itu green wave benda. Ada juga Melayu yang sokong PH lah. Demokrasi lah, Saleh. Demokrasi lah. Kita tak marah. Orang Shah Alam, aku tak marah korang. Cuma aku nak bagi tahu, kita ada lampu merah ni sebab ada kereta tengah ribut. Kereta tengah ribut, tak apa. Thank you, brother. Special effect. Cerita dia simple je. Engkau nak sokong siapa, itu hak engkau. Tak ada wave-wave apa semua. Tetapi kebanyakan orang Melayu majority, dia dah sedar dah kena tipu dah. Sekarang ni kita tengok, kita nampak cannot go brother like this. So we change. There are some Malays yang tak tukar. Tetapi apabila datang kepada bangsa Cina ni, dia tahu Zahid Hamidi itu ada 47 kes dan kemungkinan besar macam tapi dia orang sokong. Jadi selama ni kita dimomokkan oleh DAP, penyokong DAP ataupun non-Malay sendiri, dia bagi tahu mereka sangat benci rasuah. Kalau you tengok komen-komen dekat Twitter kan, orang Melayu akan bantai orang Melayu sendiri. Dia kata, malulah tengok Melayu ni semua angkat pemimpin-pemimpin perasuah apa semua. Ini saya nak cerita ni, ini adalah kenyataan kenyataan. Producer, kenyataan ni. Lepas tu dia kata, selama ni Melayu-Melayu ni semua malulah jadi Melayu. Melayu sokong perasuah, Melayu sokong benda-benda tak elok. Tengok orang Cina yang non-Malay ni, non-Indian apa semua, bagus tau. Dia orang ni lagi bagus sebab apa, dia orang tak buat rasuah apa semua. Maka Cik Rafiq datang balik satu persoalan. Apabila mendapat red wave ni, datangnya solid sebab kata KJ 100, dia almost 100%, almost perfect lah. No, the fact that ada 12 calon, kesemuanya calon-calon berbangsa Cina yang memenangi kerusi-kerusi mereka dalam 12 kawasan DUN tersebut secara 87.5% ke atas. I mean that is 100% solid. The 12 betul semuanya daripada jadi DAP atau PH. Ini adalah hakikat, okey. Jadi apa yang berlaku? Maknanya selama ni kita dimomokkan di Twitter dan media medsos ni mengatakan yang kaum ni tidak suka rasuah-rasuah apa semua. Hari ni satu undi PH bersamaan dengan satu undi lepas dan bebaskan Zahid. Dia orang tak kisah. Dia orang kenapa dia orang tak kisah? Why? Jadi apa jadi selama ni? Jadi adakah kita sekarang, soalan saya nak tanya ni pada orang-orang Twitter, yang lebih pada PH ni apa semua, medsos lain semua, adakah selama ni rakyat Malaysia telah ditipu? Korang kata korang tak suka rasuah, korang benci rasuah, Najib tu patut masuk jail lah. Kuah jaga kuah. Red wave tu. Ni red wave, nampak ni. Red wave. Cili apa ni daging masak merah. Ni semua ada cili ni. Aku nak kacau sikit lah your train of thought. Sorry Kacau. Cuma dia kacau aku makan. Salim ada berkata mengenai
message subliminal secara halus, dan saya melihat banner-banner kecil. You said it was in Setia Alam. Ya. Sebenarnya di Meru pun ada, di Aman Perdana Kelang pun ada. Masya Allah. Area-area Setia Alam pun ada, di mana dia letakkan banner dalam bahasa Cina, Jadi orang Melayu tak tahu baca. So I really do not know what is the message beyond it, but is it true bahawa akhirnya Zahid Hamidi menjadi faktor penentu kepada standing of Prime Minister as a Prime Minister? Yes. Because dah terlalu banyak berita-berita digembar-gemburkan bahawa 47 kes atau pertuduhan tersebut akan digugurkan. Kuasa kepada tangan AG, dan saya dah maklumkan stand saya personally, dan saya rasa your stand as well, which is kalau nak gugurkan, seelok-eloknya tunggulah sampai habis bicara, sebab dah masuk membela diri dah. But when you put a DPM di sebelah kanan you, yang ada kes, ada isu dan sebagainya, but at the same time this very Prime Minister menyatakan ni government yang tak korup, dia akan make sure dia tak kelola. On the right hand side, you got a person who's facing these 47 charges, but at the same time you katakan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa you tumpukan kepada kes you di mahkamah. Sedangkan kita tahu hari Isnin baru-baru ini Tan Sri Muhyiddin telah pun memperolehi kemenangan dari peringkat untuk menolak atau membatalkan 4 pertuduhan berkaitan MACC tersebut. Cacat, defektif dan sebagainya, bad in law. Haji Hisham Tepotek actually argued. No, basically ada 2 perkara yang berlaku dalam permohonan yang telah dibenarkan oleh Yang Arif, Hakim Mahkamah Tinggi, di mana Yang Arif telah mendapati bahawa pertuduhan yang dibawa terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin oleh AG dalam MACC Act sebut Section 23 tak silap saya, number 1, bersatu cannot be an associate. Number 2, there is not enough particulars dalam pertuduhan tersebut. Tak cukup unsur-unsur atau butiran-butiran yang perlu untuk allow Tan Sri Muhyiddin defend himself atau memberi jawapan bertuntutan tersebut ataupun dakwaan tersebut ataupun pertuduhan tersebut. So on that score, mahkamah mendapati bahawa pertuduhan tersebut adalah defektif, bad in law, ditolak dan sebagainya. Automatically dalam lebih kurang 12-12.5 hari yang sama, saya difahamkan bahawa Peguam Negara, Jabatan Peguam Negara telah pun filekan rayuan. Laju. Akan masuk ke mahkamah rayuan. Tapi kenapa yang 40 kes yang Zahid Hamidi tu macam itulah hanging. Tapi okey, bercerita tentang mahkamah lagi sekali. Kita ni very fast lah, fast pace. Orang yang follow kita, Cili Kasih Taruk, Rafiq Rashid, Salim Iskandar follow kita on Twitter pun kita ada. Poster kita buat kedai makan, kedai aku tengah makan. Cili Kasih Taruk is also on YouTube. You can go there, you can look for the full what you call it, rakaman. Saya tak tahulah producer berapa lagi bateri saya ni, jus saya berapa tinggal? 15 ni, half dah. Mahkamah, isu mahkamah, satu lagi semalam semua lupa bahawa sebenarnya Datin Paduka Rosmah Mansor telah berjaya memperoleh pasport untuk pergi ke Singapura. Rosmah kan? So saya rasa rakyat melihat dan rakyat menilai, dan kita selalu cakap dalam rancangan kita bahawa rakyat bukan saja dia follow je tau, rakyat dia fikir, rakyat dia merasakan bahawa why is this happening this way. Sedangkan kerajaan bercakap begini, tapi perkara yang berlaku adalah sebaliknya. So saya nak put it firm lah, and this is my belief. Dah habis saya nak makan dah. My belief adalah bahawa Zahid Hamidi dan Anwar Ibrahim saling perlu memerlukan. Betul. Yang membawa saya kepada Perak ni. Apa cerita Perak ni? Perak ni dia ada bau bakar lah. Orang Perak kata teman nak cerita style Perak lah. Perak ni ada bau bakar. Kata apa benda bau busuk tu? Bukan orang lain ceritanya. MB yang bercerita. MB sendiri kata, demo dah mula kacau. Atayuk, tak ada berita, tak ada cerita, tiba-tiba mengata gitu. Pening lah teman. Kalau tengok. tak ada angin, macam mana pohon nak bergoyang kan? Kalau pohon bergoyang tu, adalah beruk dalam tu kan. Apa benda ni? So jatuh ke Perak? Setakat mana saya nampak saya ada dengar lah khabar angin mengatakan ada 4 orang tak apa suka. 4 orang. So dia nak swing lah. Dia nak swing. Dia nak letak jawatan terus. There's no swing. Dia letak jawatan buat PRK. Going for PRK ni? Yes. For the whole of Perak?
only four seat yang keluar tu je. Oh, 4 seats yang keluar. Sebab dia kata dia 4 rasa seats dia yang keluar. mungkin kadang-kadang kita duk cerita, oh kita cakap kenapa lah nak susahkan rakyat semua. Tak, apa yang berlaku dengan DAP Perak, Peja pernah cerita dulu regardless Peja ni macam mana pun, tapi apa dia cerita pasal DAP was true. It has gone through by Tun M, Peja, semua dah rasa dah dengan DAP ni. DAP ni bukanlah semua jahat, ada juga yang baik. Okey lah, macam Chow Kon Yeow yang CM Penang tu, I kind of like him because kita cakap betul-betul yang mana bagus lah kita kata kan. So CM Penang tu aku suka dia sebab dia ada banyak bantu apa semua ya. Tapi not Guan Eng, not the dynasty, not the emperor. I don't like them. But this Chow Kon Yeow, dia kena pertahankan dia punya seat dekat Penang tu. Dan kita akan bantu dia. Because kita ni independent, brother. Tak ada masalah. Kita independent Dia mentang-mentang dia aku tak ada parti. Mentang-mentang dia pakai jaket riding dia independent MC. Aku motosikal pun tak ada. Tu gambar siapa? Tengkorak tu. Ni Son of Anarchy. Sons of Anarchy. Aku memang buat anarki je. Kau potong lah lain ke apa ke, tak kisah, aku buat juga. Dengar cerita dia simple aja. Mana yang baik kita sokong, mana yang tak baik kita bantai. Okay, cerita dia simple aja. So itulah rakyat nak. Itu yang rakyat nak. So aku tak bias tau. Chow Kon Yeow tu dia AP, tapi dia bagus untuk Penang. So kalau letak Rizal Marikan sebagai TKM, one lagi bagus sebab balance. Dua-dua yang bagus. Tapi Nana, itu lembaga hitam, sama itu tak mau, tak suka. Bila kita bercakap itulah rakyat mahu, mana yang bagus kita akan sokong, mana yang tak bagus kita akan sound. Saya rasa itulah yang rakyat nak. Sebab akhirnya pasca PRN 2023, Saturday last week was undi, keluar je keputusan, rakyat dah buat keputusan dah. So bila rakyat buat keputusan, janganlah pula ada analisa kata, oh Melayu sokong satu parti dan non-Malay sokong satu parti. Cannot be that. Sebab I think, Shah Alam ni dan juga Selangor membuktikan bahawa mungkin nampak demarcation line tu antara bangsa mereka mengundi, but I still got a very strong feeling bahawa sebenarnya referendum ekonomi tu dihantar di Selangor ni. This is my feeling. Yes, Selangor betul. Walaupun Shah Alam. Terima kasih. Walaupun Terima kasih kerana bersetuju dengan saya. Ya, saya pertama bersetuju. kalinya. Ya, tapi Mr. Salim Iskandar. saya tak minat. Okay, so sebab saya ni tak ada parti. Saya ni independent, yang saya tengok mana yang saya nak cakap, saya cakap lah. So I'm the man of my own. See, I don't care. Aku cakap apa yang aku nak cakap sebagai rakyat Malaysia. Apa yang aku nampak tak betul, aku cakap. Jadi korang terkejut macam mana aku boleh sokong calon DAP ke Chow Kon Yeow? No, dia buat bagus, kita sokong. Siapa yang buat bagus, okey, kita pergi. Aminuddin pun ada dengar cerita, dia kata dia is good. Okey, kita tengok macam mana the second term, because first term dia ada banyak kerusi, second term dia ada kurang kerusi. Tetapi apabila Barisan Nasional minta situ 5 ke 6 kerusi, you have to listen. Because why they have the seats In Negeri Sembilan. In Negeri Sembilan I'm talking about. Okay, so respect each other, you know, apa semua. Tetapi kita berbalik ke siapa? Ke Perdana Menteri, PM kau sendiri, kau tak boleh nak manage, tak boleh nak tu. Tengok Selangor sekarang sampai hari ni tak dapat MB. Tak tahu siapa MB hari Senin akan Terengganu sudah ada MB, Kedah sudah ada MB. Semua dah ada. Penang dah ada CM yang first angkat sumpah. Kemudian Negeri Sembilan walaupun tak cukup, walaupun patut thank you very much. Besarnya komiti tu, satu kotak dia bawa ini terus. Ini bawa balik rumah. Satu lagi negeri tu, Negeri Sembilan dah ada dah. Selangor belum ada. So tinggal Selangor je lah. Selangor dikabarkan bahawa pada hari Isnin angkat sumpah MB, Datuk Seri Menteri Besar, dan juga Adun. Tahu siapa MB tak tahu? Ada bocor. Soalan bocor. I don't know. Itu prerogatif kepada Duli Yang Mahmudi Tuanku Sultan. Kita tunggu pada hari Isnin. Tapi I keep going back to this thing. Adakah PRN membuktikan bahawa PMX patut letak jawatan? Ya. Atau adakah PRN merupakan hanya referendum rakyat bahawa PMX, we are watching you, you better back up? Atau adakah sebenarnya pengesahan bahawa enough untuk mereka-mereka yang mungkin tak puas hati MP UMNO ni, that this is the time for us to switch ataupun vacate, go for PRK in these seats and then restructure the government back? Your views? Sebab ada 3 kemungkinan tu. You're talking about Perak, is it? No, I'm talking about the whole of Malaysia. Oh yeah. Ismail Sabri, Hishhamuddin, Hasni and all the others yang telah dituduh pengkhianat dulu.
You nak tunggu sampai bila ni? Zahid memang takkan pemuda UMNO, ketua pemuda UMNO Dr. Akmal dia kata apa? Dia kata dia bagi amaran. Dia bagi amaran. Dia ada meeting just now kan? Dia kata dia punya, sampai orang dekat Twitter panggil dia ketua pemuda amaran. Dia hanya boleh bagi amaran saja. Warning. Sekarang dia kata tadi yang terbaru, dia kata walaupun Zahid punya pegawai tu, yang juga ketua pemuda UMNO tu, one of the ketua pemuda lah kat situ, dia kata dia bila kata kita bersama dengan presiden semua kena bu. Tapi masalahnya tadi masalahnya bila Akmal kata 3 tahun lagi kita mesti kena adakan pertandingan. Akmal, betul lah kau ni, Akmal. Betul punya lah kau ni. Apa benda kau 3 tahun lagi pada sekarang ni kita tengah senak ni. Maknanya end of the day cerita dia simple aja. Okay, KJ dengan keluar sekejap tu mungkin impress dengan Akmal lah. But no, I'm not. Aku ni strict man tau. I'm a very strict guy. Aku cakap terus terang man. Ini semua tahu. Tak cakap. Kena sensor. Nanti kena sensor Producer sensor. Producer marah kat belakang. Producer marah tu. Sabar. Tak, betul. Dia kalau mau kena tumbuh besar memang baru berani. Kalau setakat sembang 3 tahun lagi kita Akmal. Malulah weh. Menariknya adalah Cili kasi taruh weh. Apabila keputusan PRU 14 keluar, whatever said and done about Najib Razak, he took responsibility. He resigned, right? He resigned. Until now dah masuk going to be 1 week lah sebentar lagi. Okay, beza sorry, tak kisahlah Zahid has not taken any responsibility. Zahid ni inilah upbringing tau. Okay, upbringing. No, but I'm trying to say No, upbringing ni. Bukankah rakyat memerhatikan why aren't you taking responsibility bila parti you sendiri dalam kerajaan perpaduan, sorry aku naif, 108 kerusi kau tanding, you kalah 89, hanya menang 19. Bukankah sepatutnya dipikul amanah tersebut oleh dua pihak? Pertama, di manakah suara ketua-ketua Badan Perhubungan Negeri UMNO? Tak ada suara. Kedua, di manakah suara Presiden UMNO? Itu jawapan dia. Tak ada suara lah. Itu jawapan dia. Saya dah bagi ni. Tak ada suara. Sebab bila ini kenyang. Dia kata jawatan aku dah kenyang, kau pergi matilah kau punya parti ke apa ke. I don't care. Dia orang bising-bising rakyat ni sekejap je, hilang nanti. Zahid kata apa? Takkan kau nak salahkan aku seorang? Kita sama-sama lah take responsibility. Joe Ghani said that. Yeah. Everyone must take responsibility. But in keluar sekejap Joe Ghani, brother, Datuk Johari Ghani, I respect you very much, you know. Tapi lately you punya statement tolonglah, if you don't want to say anything, brother, you just keep quiet lah. Sorry lah. You're a politician, aku boleh sound kau, tak ada masalah. I know you're very rich man, you're billionaire. Salim, dan pendengar-pendengar kita yang masih setia, of course kita ada on YouTube, kita ada TikTok live hari ini. Share, like, subscribe. Cili kasih taruh, Rafiq Rashid, Salim Iskandar. Cili kasih taruh, yes. Menariknya adalah there is also comments tentang what is the mid-level UMNO MKT is doing. Bukankah diorang pun patut bersuara? I mean, their party has lost. Kenyang juga. Sampai ke cawangan, ketua cawangan, pemuda-pemuda semua, bila aku cakap dengan dia orang, ada kawan-kawan lah, aku cakap, dia cakap cerita betul ni. Korang tak nak lawan ke? Nak buat apa bro? Kalau buka mulut kena pecat. Habis jawatan semua kita hilang kena nanti. Kena pecat lah. Ya, itu je. Berapa kali saya nak ulang? Disebabkan jawatan, disebabkan itu semua. So basically apa yang Long Nan cakap atau Adnan Yaakob cakap, this party is beyond repair. Dia patut dah lipat-lepat je dia ni. Memang tak boleh buat apa dah. Si Adnan Yaakob kelihatan di mahkamah Ya, di hari mahkamah. Di kompleks mahkamah dia pergi, tinggi Kuala Lumpur untuk beri sokongan kepada bosku. Bosku. Bukan Muhyiddin Tak ada, dia pergi kat situ, dia pergi bosku, Muhyiddin was there. Kebetulan kes sama. Dia pergi nak bagi semangat dekat ni lah, dekat Najib tu. And then Muhyiddin was there. So dia pun jumpa lah. He have no problem with that. So fact is facts lah So cakap UMNO lepat. Lipat-lepat terus, lipat macam lepat. Habis, gone. So lepas tu Ahmad Maslan telah buat satu statement dalam grup personal, dalam grup ketua bahagian tak silap So something yang I tak nak cerita lah. I tak nak cerita benda tu. Tapi sedih lah. Tapi Ahmad Maslan, you shouldn't do that lah, you know. You have some respect with Adnan Yaakob ni. This very otai. Dia tahu, dia run Pahang semua cantik. Di mana kau, sampai hari ni aku nampak muka kau badut yang senior, dia ada badut junior, Fahmi Fazil. So korang ni adik-beradik, memang cun. Dia bercerita tentang
figures ni ataupun individu-individu ini, saya rasa rakyat Malaysia pun matang. You must be able to be in a position to take responsibility. Yes. Sebab kita, kalau contoh kita jadi CEO company, Yes. dan company tu merudum, Dia kata company tu not doing well, dia kata sales manager tak dah bagus, resign. Manager takkan dah nak suruh manager resign? The CEO must take responsibility. Kan? Logik Zahid. The most perfect way of looking at it is when Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ke-7, resign. Ya. Bila dia kata you not supporting me, saya dah hilang majority. My own party don't want to support me. My own party doesn't support me. Therefore, I'm going to resign. I'm not going to cling on to power. I'm not going to hold on to power. Again, saya tanya soalan. Gentleman. Again, saya tanya soalan yang sama. Referendum PRN 2023 yang nampak jelas, adakah akan memaksa atau cukup untuk menyatakan kepada Anwar Ibrahim, you must go now? Enough or not enough? Enough. It's enough. It's more than enough. Because kalau Tun dah cakap, tapi dalam hal ni KJ kata apa tu hari dalam keluar sekejap, dia kata sorry ya KJ jangan marah. Okay, dia kata apa, oh tak payah tukar kerajaan apa so. You tak rasa, brother. Kita kat bawah ni, kita rasa tau. Kau kawan aku, kau brother aku sanggup buat apa saja untuk kau. Tapi brother, when comes to reality kat bawah ni, when you have someone, your leader who can't work, who cannot deliver, and the cost of living is getting high, and we are the one who facing it, you know. Pergilah pasar, kau beli tengok barang semua macam mana. Ayam naik apa semua. Kau bila tahu macam tu, kau takkan cerita kata nak tukar Perdana Menteri tau. Kalau ada peluang nak tukar Perdana Menteri, kalau dah dapat cukup ni, buat. Dan yang UMNO yang patut dulu nak keluar tu, kalau korang takut jawatan korang, percayalah cakap aku, kalau korang resign, korang keluar, korang kena pecat, kerusi korang kosong, korang bertanding balik, aku garanti rakyat akan jadikan korang viral dan korang akan menang lagi besar daripada sebelum ni. Tengok Kuala Terengganu, dia orang kenakan dia balik, dia menang 40 besar lagi, nampak? Dia tambah majoriti lagi. Korang akan jadi viral, jangan takut. Percayalah cakap aku. Buat something. Kalau korang duduk diam-diam macam ni, nothing will happen, see? Nak dengar cakap, janganlah tukar tu semua. No. Lepas tu KJ datang semalam dia bagi solution. Oh, you have two solutions sekarang. Satu, you kena go and bebaskan bosku. Options, he give options yang ada pada Anwar kan? Yang kedua, you kata dia kena pergi menghadap Muhyiddin. Apa yang kita nak buat ni sebenarnya? You see, aku tak kisah kalau bosku nak dibebaskan, kalau dia berhak, okay. Aku ada juga, you know, ataulah dia ada jasa dia pada negara kita kan. Okay, I'm okay with that. Anwar nak pergi dekat Muhyiddin, dia baru je keluarkan statement tadi, kata apa, negeri-negeri pemanggang ni semua saya akan tengok dari prestasi dia orang, saya akan tengok sama ada saya nak bagi bantuan ke tidak. Dia cakap macam tu. This man is not all out, dia nak keluar, dia nak bantu orang. Come, let me embrace. Kalau aku sebagai Perdana Menteri, apa aku buat? Aku panggil semua for the rakyat. Tak kisahlah apa jadi pun jadi, kita lupakan whatever, bygone is bygone, you know. Water under the bridge apa semua. Let me speak English a bit lah, okay. Aku pun bukanlah tepi jalan sangat pun. Apa yang patut aku buat kalau Perdana Menteri? Aku panggil semua, kita let's sit and let's work as a family. Baru kau impress orang. Salim, sorry menarik idea ni. Call everyone. My question is this, kenapakah PMX tak mengumpulkan the best of the best? Even you KJ, he's not asking you to come and untuk selesaikan masalah ekonomi. Because the biggest concern yang ada pada negara sekarang ini is not governance ke, ia penting, but the most pressing thing yang perlu buat adalah settle the economic problem of the rakyat. And I think that's important. I'm sorry KJ, I love you KJ, I love you brother, I love you, I'll do anything for you brother. Tapi this is the fact, aku nak tunjuk engkau. Aku nak jumpa, nak contact aku susah, tapi this is how I do through nak my contact pun tak boleh, line kena potong. Line dah kena potong apa semua. Pinjam internet kawan-kawan. Dapat internet kawan-kawan balik rumah, ada internet mini, kadang-kadang I message pun you tak jawab apa semua, tak apalah. Kadang-kadang you jawab, very good, thank you brother. Tapi aku nak sampaikan ni simple aja. Dalam podcast kita yang tepi jalan, tepi longkang punya podcast ni, Cili Kasih Taruh, you know. Kita ni tak adalah high end semua, tak ada sponsor, tak ada siapa nak bagi kita apa pun. Because we need to speak to rakyat. Tapi kita kena cakap, brother KJ, dengarlah cakap aku brother, I love you brother. Tapi Anwar is not worth it brother. Tak guna pertahankan dia, because he's not worth it. Because dia memang tak peduli. Because kalau aku jadi PM, aku percaya kalau Najib Razak pun, dia akan pergi bagi blanket, dia kata marilah kita bersama-sama. Najib Razak berapa kali dia buat dulu? Muafakat Nasional apa semua Najib Razak. Ini I want to touch on this point, because you were talking about Najib Razak, you were talking about Zaid Amidi, you were talking about all these other personalities. Satu nama yang sering timbul sekarang ini daripada tinta mahkamah atau daripada mahkamah adalah Apandi Ali. Apandi Ali, our ex-AG. And this is important. Ianya adalah penting. 5% je tinggal. Last minute ni. Cepat. Yang penting adalah dia wrap up. Ni legal biar cakap, saya tak nak cakap. My wrap up My wrap up is
I am so amazed apabila keterangan di mahkamah dalam kes 1MDB yang sedang berjalan sekarang, Tan Sri Zati Akhtar, ex-Governor Bank Negara, menyatakan bahawa awal-awal lagi dah dimaklumkan, dah dikatakan, dah di-forwardkan kepada AG waktu itu untuk mengambil tindakan terhadap these people in 1MDB, but nothing was done. Now we revisit the issue of 1MDB, SRC. Kenapakah Pandi Ali telah menyatakan tidak ada kes kepada Najib Razak? I know we are touching these personalities, dan kita tahu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan dah buat keputusan. 9 hakim in total telah mendapati bahawa Najib Razak tidak ada kes, dan sekarang 12 tahun penjara, 210 juta. Why is this Attorney General selesaikan kes dia dan kerajaan bayar pampasan kepada Pandi Ali? Pandi Ali telah menyaman kerajaan Malaysia, dan settlement tersebut undisclosed. Masa tu siapa sebagai PM? taxpayer, Siapa sebagai PM masa tu? Sebagai rakyat Malaysia, dia patut memastikan setiap dollar and cent tu pergi kepada orang yang hak. Sampai sekarang tak ada orang persoalkan, dan saya telah letakkan dalam ucapan saya dalam Twitter X tadi. Aku tak setuju. Why is the silence from PH? Why is there silence from UMNO? Why is there silence from kerajaan perpaduan sekarang ni? Because at the end of the day, are we gullible enough untuk membayar pampasan kepada orang yang akhirnya didapati bahawa kerja dia untuk tidak menuduh Najib Razak pada waktu itu telah menyebabkan country kita sampai sekarang akan bayar interest on the debt, SRC, on MDB dan sebagainya. Kan? Saya tak boleh cakap on apa that itu. score, jangan lupa follow Cili Kasih Taruk. Terima kasih kerana tanya soalan. Kalau ada masa nanti saya akan cuba jawab. Follow kita dalam YouTube, follow kita on TikTok, Rafiq Rashid, Salim Iskandar, Cili Kasih Taruk daripada Abang Mat Seafood, Section 13 Shah Alam. Jangan boykot lah kedai Kelantan ke kedai Terengganu ke kedai Melaka ke. Kau jangan dengar cakap-cakap. Jangan boykot. Kita semua adalah rakyat Malaysia. Live kena tutup lagi. Kejap. Live tutup. Okey. Tapi kita boleh rekod. Okey, sekarang macam ni. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you. Okey, sekarang macam ni ya. Kepada rakyat Malaysia yang masuk Twitter, bila nampak fake ID yang saya gelarkan mereka dubuk, munafik, berkunyit, okey, nampak je dia ni toksik yang bodoh, yang korang baca pun korang jadi gila, block je. Block dengan lama-lama dengan mati macam tu, habis cerita. Okey, dia ni akan cerita benda-benda yang bukan-bukan, nak suruh block lah ni lah. Lepas tu ada influencer konon-konon influencer kunyit, influencer fake ID, semua kata kita kena boykot kedai Kelantan. Boykot lah. Kau lagi boykot lagi kita support. Dia kalau boykot kedai Kelantan, dia boleh pergi makan bak kutih. Budak dia suka bak kutih pun mana kita tahu kan. Mungkin lah. Bak kutih lah, dia bak kutih dia tak pandai, dia suka kan. Pergi. Tak adalah. I think kita dah sampai pada satu tahap di mana you kena berhenti memperbodohkan rakyat Malaysia. Ya. Ni tadi terlanjur lah kita bercakap, Salim kan. Saya tak suka perkataan terlanjur tu, sebab kalau terlanjur ni terlanjur. Okey, teruskan. Dah terbawa kepada topik berkenaan individu-individu. Orang guna perkataan figura-figura yang besar dalam UMNO, yang sekarang jadi MP dalam UMNO, representasi apa semua, partisipasi. Dan terlanjur lah kita cerita pasal diorang-diorang ni yang kata akan ada move selepas PRN, tapi macam senyap. Aku tak tahu UMNO nak ke mana ni sekarang ni. Apa Hisham buat, apa Mak Sabri buat, apa Hasni buat, Jogani, what are you trying to say? We have to take collective responsibility. So kalau you nak cakap macam tu, you nak sayang presiden you lagi, I don't know what to say lah brother kan. Sedih lah, because you have to see, jangan jadi macam Akmal tu kan, amaran kan. Ketua Pemuda UMNO. I hope to see something from Mak Sabri, Hisham, this all my idol. I really respect you guys, because you guys have apa kata orang, ada pull factor. Korang ni adalah orang masih yang bersih. Masih bos. Memang seafood. So diorang tak ada move lagi ni. Election dah habis seminggu. Apa lagi dia yang tunggu? What are they waiting for? So Salim, you jangkakan takkan ada move langsung? Tak nampak lah. Sebab ada dalam soalan-soalan tadi ditanyakan, dan kita pun nak jawab, apa yang diorang boleh buat. Takkan kita nak berhadapan dengan kerajaan seperti ni. Sebab semasa PRN, ramai yang menyatakan bahawa okey,
referendum ni mesti jelas supaya PMX angkat kaki dan tinggalkan jawatan Perdana Menteri. But without that move seems to be status quo, maintain, tak ada apa. Zahid pun tak nak terima responsibility. Dia kata ini semua salah sama-sama. Itulah presiden korang. Dan aku tak faham yang dia kata pengkhianat apa semua korang takut. Ya, sekarang korang nak takut apa? Korang kalau dipecat, korang disuruh kosongkan kursi apa semua, kalau korang bertanding balik, korang akan menang dengan hero lah. Rakyat akan worship korang lah. Superb, dia kata korang berani. Sebab sekarang ni rakyat perlukan hang jebat, bukan hang tua. Hang tua punya time ni, orang Melayu ni dia ada dua konsep je. Hang tua sentimental sikit dengan hang jebat, okey. Hang tua ni kita setia pada ketua kita yang baik. Tapi kalau dah terlampau lebih macam cerita kisah hang tua juga, di mana sultannya terlampau zalim dan dia terlampau disetia juga, membuatkan hang jebat rasa tak patut. Dia kena fight. So ada hang jebat. Berani ada waktu berani kena benar. Ada waktu kita kena jadi hang tua, ada waktu kita kena jadi hang jebat. Itu dua konsep yang kita kena ambil kan. Tapi bila dah nampak macam ni tak betul, bantulah rakyat. Rakyat akan kenang jasa anda. Yang akan kata anda adalah pengkhianat hanyalah dubuk-dubuk munafik berkunyit. Ini semua fake ID yang dalam Twitter dan dalam Facebook atau di mana-mana saja. Mereka ni tiada wajah. Yang saya pelik Encik Rafiq, Perdana Menteri diorang yang diorang kasihi telah menjadi Perdana Menteri, which is Anwar Ibrahim. Tetapi dalam Twitter masih lagi kita nampak wajah-wajah fake ID yang masuk maki hamun. Kenapa korang tak berani nak gunakan wajah korang sendiri? Kenapa korang gunakan fake ID? Adakah korang malu sebab PM korang ni seorang yang tak perform? Malu ke? Bekas banduan ke? Apa ke? Mesti ada sebab kan? Dia sebenarnya kan, sorry mencelah, tapi saya merasakan bahawa kita, sorry lah saya guna perkataan matang lagi sekali. If you don't agree with the point, you must give your angle or your point. Fight on the ideas. Do they? That's the issue lah yang kita nampak tu. Dalam hal ni aku setuju dengan KJ. Because why? Derang ni pun sama. KJ kalau cakap apa semua terus jatuhkan hukuman apa semua. Tapi sampai bila? That's why saya dengan Rafiq ni, we don't care about their their opinion, because they are fake. What do you expect from a fake opinion? What? Kalau fake opinion, and then sometimes Malaysia Gazette or Malaysia Inside Inside or whoever lah, the vibes akan ambil netizen whacking this fella. They are not netizen. Hello media, I'm from media too. Netizen is the real ID. Muka orang macam Salim Iskandar, muka aku, Rafiq Rashid muka dia, mengkritik PM, mengkritik apa ke, mengkritik itu ke, mengkritik ini ke. Yes. Tapi kalau fake ID masuk, lepas tu kau kata dia netizen, dia bukan netizen, it's a paid cyber troopers. Ni menarik. Paid cyber troopers, adakah paid cyber troopers ni merupakan netizen? Atau adakah paid cyber troopers membawa suara netizen? Because Salim, sorry the other side pula menyatakan bahawa korang semua cyber trooper. So sebenarnya definisi cyber trooper tu apa sebenarnya? Paid lah, dibayar. It's a paid army. Okay, used to be known as RBA, Red Bin Army, then a lot of UMNO's army. They have some paid one, but I don't think so. They are very well dedicated like the RBA was, because RBA was very, they have some place, they sit there and then they were whacking the government at that particular time, sampai dia jadikan apa, Najib Praswa. That time lah you kata today Zahid bersih. Zahid bersih. Zahid innocent. Suci. Oh my god. So inilah cyber troopers. Dia ubah ikut selera dia. Dia kutuk hang kalau hang ni dia bila minta Haji Hadi, matilah kau Haji Hadi, matilah kau Mahathir apa semua. Dia boleh cakap, lepas tu bila orang sama dia kata nak, dia degil juga kan. Itu Red ID tu. Red ID. Tetapi bila kita cakap something sikit, katakan netizen yang betul ada face apa semua, dia kata patutnya orang tu lah dalam ni kan, orang ni lah dalam tu. Dia kata tengok perangai bos ni. Dia kenakan balik lah, dia kenakan balik. Tengok ni, tengok depa ni macam badut berkunyit yang tak ada maruah. That's why dia pakai fake ID. They don't want to reveal themselves. They don't want to reveal because they can move. Dia orang boleh ubah sekejap macam ni. Tak dapat dikesan lah. Tak dapat dikesan. Dia orang ni adalah satu binatang yang hina macam dubuk lah. Itulah dia. Haina. Okay. So kalau korang nak koyak ataupun korang nak murung sebabkan mereka ni, think again. Not worth it. That's why aku tak tahu je bagi mampu lah korang.
Because I know I fight for the right. Dia yang kata fitnah saman. Dia kata kalau aku buat ni apa semua, polis kalau dah panggil dah banyak dah panggil dah kan. But kita tanya tentang negara kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Azri cakap selalu. Kalau bukan sekarang, bila lagi? Apa cerita ni? Saya rasa satu poin yang penting yang kita sebagai rakyat Malaysia kena faham adalah kita dibenarkan untuk memberi pendapat. Yes. Dan kita dibenarkan untuk menyatakan suara kita. Gunalah muka kau sendiri. Dan kita juga dibenarkan untuk tidak bersetuju dengan kerajaan. Kalau kita merasakan dasar kerajaan, polisi kerajaan atau stand yang diambil oleh kerajaan itu tidak betul, atau kita merasakan bahawa stand kerajaan ini ada satu lagi opposite view, we are entitled to air our opinion. We are entitled to air our grievances. We are entitled to say no, with due respect, I don't think that's the way, it's this way. Dan kerajaan pun dia tak bolehlah nak kata this is the only way. The only way tu. Well, problem dia dah, this the only way. Problem ni sekarang ni. This the only way that sampaikan dalam fake ID tu mengatakan, ini dah ni, kau kena tahu kau punya limit bila kau nak kebebasan bersuara. Limit apa bendanya? Betul. Kita bukannya kita apa nama dia, kita tuduh ke apa ke, tak ada. We are talking about facts. Betul. Apa yang berlaku apa semua. Betul. Kan itu je. Betul. Kenapa yang kau nak marah sangat? It's not only talking about facts, it's about having an opinion. Dan saya rasa when you have an opinion, that should be a good way of mematangkan rakyat kita. Selagi you tak membenarkan rakyat kita fikir dan do this balancing exercise, then with due respect, you cannot call yourself a reformist. Tak boleh lah. They are not reformist. Ini semua wayang je semua. Cerita dia, end of the story. Siapa-siapa yang kena kecam dekat Twitter apa semua, korang patut bangga. Because dia tak tahan dengan korang. Tu je. So I'm very proud. Dia cepat koyak. Ya, dia cepat koyak. Lepas tu dia tukar sampai dia tak tahu apa. Dia cakap sama juga macam dia punya bos. So hari ni 18 hari bulan, hari Jumaat, saya rasa satu perkara yang penting yang menoktahkan, menamatkan kita punya recording dan juga Cili Kasih Taruk hari ni adalah interestingnya akhirnya Salim, Tun Dr. Mahathir telah menyatakan, of course setelah disiasat, ramai yang tanya, ya hari ini Tun Dr. Mahathir telah memberi kenyataan rakam percakapan beliau kepada pihak polis daripada Bukit Aman berkaitan dengan dua perkara. Pertamanya adalah sidang media khas Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dibuat sejurus Tun kembali daripada Europe hari itu. Kan he went to UK, Turkey, then he went to Sarajevo and he came back. Dia buat statement, dia menyatakan tentang travel beliau dan apa pendapat beliau mengenai situasi di negara ini. Dia ada siasat, telah beri rakaman percakapan, dan kemudian tulisan Tun pada 27 hari bulan Julai 2003 dalam blog dan Facebook beliau berkaitan dengan pendapat Tun bahawa sebenarnya Malaysia ini adalah sebuah negara Melayu, tanah Melayu dan sebagainya. Of course, Tun ikut perlembagaan dia cakap, yes. According to Tun is perlembagaan dan itu adalah hak beliau untuk bersuara. Dan Tun menyatakan apabila adanya siasatan-siasatan sebegini di rakam percakapan dan sebagainya, sedangkan double standard pada orang lain yang menyatakan tentang bangsa mereka atau hak kaum lain, so it becomes double standard. Dan Tun menyatakan bahawa it's not fair that you're trying to silence me, you're trying to intimidate me. Saya nak tambah sikit. Bekas PM 2 kali lah, have some respect lah. Saya berpendapat bahawa if you cannot accept the views of Tun Dr. Mahathir, you must be able to say why you don't accept. Argue. Contestation of idea. Contestation of idea, exactly. But if you keep sending, with due respect, the police and enforcement agencies, then at the end of the day, dia akan nampak sebagai intimidation, ugutan, dan worse, seolah-olah negara ini sedang pergi ke police state. Saya harap lah MC tak akan potong line Tun M pula lah. Kan kita dah kena, saya dah kena, Sir Azri dah kena, Ratu Naga, ramai lagi lah yang dah kena. So jangan sampai tahap tu lah. I think MC ni patut kena ada maruah lah, you know. Dia patut kena ada satu pendirian. Dia kena kata kalau menteri arahkan dia apa semua, dia macam ni lah. Apabila bersama dengan ibu kita kena taat apa semua. Tetapi apabila ibu kita suruh kita, ada time dia kita boleh lawan ibu kita apabila dia suruh kita buat benda-benda yang mungkar dengan perintah Allah, kan. Jadi bila kita, apabila menteri mengarahkan, tapi itu pun kita with due respect to our parents.
with due respect with our sorry parents. but that's not right. Yes. Itu cara dia lah. Itu cara dia. Tapi Bukan bila unilateral. bukan macam sekarang ni. Bila kau jadi macam ni, engkau terus dengar cakap menteri, kau terus blok. Lepas tu telco pula yang kita bayar tiap-tiap bulan, tiba-tiba dia kata, MCMC cakap lah, kita, you kena ada satu stand mengatakan kenapa kau nak 233. Apa dia punya polis report ataupun apa report dia, apa yang buatkan yang kau rasa nak bagi ni apa semua. So kau berhak tanya. Jangan pasal bila kau tanya macam tu MCMC nak block korang nanti tak boleh nak bagi tahu. Ini cerita dia balik tadi, respect. You see, MCMC kena respect telco pun kena respect dengan consumer. Sebab Dan at the same time consumer pun kena respect undang-undang lah. Kita undang-undang kita respect lah. Kalau kita buat salah, itulah saya nak tanya. Tuduh. Kalau kau tuduh lah, kau dah siasat, kau tuduh aku. Membela diri tu ada. Bila dijatuhkan hukuman aku tak layak pakai, then kau tak apalah. Sekarang kau dah jatuhkan hukuman untuk tak bagi pakai line telefon, dan apa cerita dia? Mana charges dia? Mana investigation dia? Mana police reportnya? Apa bendanya? Apa benda ni? Cik Rafiq, you are my lawyer. You know? The thing yang dialami oleh Salim is not only from you, because we heard, Sir Azri, Puan Hawa, dan difahamkan Ratu Naga, ya. Kemudian bukan saja individu-individu, tetapi juga organisasi mass media. TV dia kena Malaysia Now, Utusan TV pun MCMC semua buat tu, ya. Wee Chee Kiong punya blog. Malaysia Today semua dah berapa lama. Saya rasa it all comes to head when someone like Tun Dr. Mahathir dah bersuara dah. Dan Tun Dr. Mahathir kata, what's happening to kebebasan bersuara di Malaysia ni? So kebebasan bersuara adalah merupakan satu founding principle Cili Kasih Taruk. Ya, Cili Kasih Taruk. Dan kita insya-Allah, selagi mana kita boleh bersuara, selagi mana kita boleh bercakap, selagi mana kita boleh lontarkan pendapat, kita akan continue untuk lontarkan pendapat kita, of course insya-Allah dengan a good way, supaya semua yang mengikuti kita dan mungkin semua yang nak ikuti kita boleh ikuti kita. Again, lagi sekali terima kasih Cili Kasih Taruk, Salim Iskandar, Rafiq Rashid. Kami di Twitter pun ada, di TikTok pun ada. Salim, any last words for this week? Okay, it's about time to change lah. Itu je saya nak cakap. Cukup lah tu. Enough is enough lah. Cukup lah. Enough is enough. Terima kasih banyak. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita akan berjumpa. Cili Kasih Taruk signing off. Salim Iskandar, Rafiq Rashid. Enjoy guys. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Take care.